yang dijangka tiba sekitar jam 5 petang untuk masuk di pintu 2 ini ke Istana Negara dan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Namun difahamkan 4.40 petang tadi di mana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah masuk mengikut pintu 1 di hadapan Istana Negara dan masuk untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana kami berada di sini kerana apa Zul dan juga Lokman? Seperti yang Zul katakan tadi, kami mendengar dan kami dikabarkan di mana terdapat ahli-ahli parlimen yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad akan masuk melalui pintu 2 ini dan menghadap Yang di-Pertuan Agong. Itu yang dapat saya gambarkan dan sebab itu kami berada di sini. Bagaimanapun sehingga kini belum nampak kelibat mana-mana ahli politik, ahli parti politik atau pemimpin maupun ahli parlimen yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Istana Negara di pintu 2 ini. Bagaimanapun kalau kita tengok, kalau kita lihat di sekeliling ini, apa saya nak gambarkan kepada penonton yang mungkin rakyat Malaysia ingin mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya kawasan ini, pintu 2 ini terdapat 2 jalan yang pergi dan balik untuk masuk ke Istana Negara. Namun satu jalan telah pun ditutup oleh pihak polis untuk langkah-langkah keselamatan. Dan bilangan pihak polis ketika ini semakin bertambah. Begitu juga dengan bilangan kenderaan yang berhenti di sekitar kawasan ini juga bertambah. Dan rata-rata orang ramai mula datang untuk melihat sendiri apa yang berlaku. Berada di sini, walaupun kami berada di tepi kawasan ini, ada juga yang datang berjumpa kami mengatakan apa yang berlaku dan mula ramai orang untuk datang menyaksikan. Mungkin ini sejarah-sejarah yang tidak pernah kita saksikan di Malaysia. Jadi terdapat perkembangan terkini yang mungkin orang ingin tahu. Jadi kawasan ini ketika ini agak sibuk. Bagaimanapun keselamatannya saya boleh fikirkan berada dalam tahap yang agak tinggi. Zul dan juga Lokman. Okey, sementara Faris bercerita itu, saya ingin membacakan ini kenyataan akhbar yang baru sahaja kami terima dari Pejabat Akhbar dan Penerbitan Jabatan Ketua Menteri Sabah. Parti Warisan Sabah sokong Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Dalam 2 baris ayatnya, Parti Warisan Sabah menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri, di mana pada masa yang sama Presiden Warisan Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Haji Abdal berkata, pemimpin Sabah akan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat di negeri ini, maksudnya Sabah, dalam suasana politik negara sekarang. Apa yang kita dapat jangkakan, Faris, dari Istana Negara pada jam-jam ini? Adakah akan ada kenyataan? Apakah kita jangkakan hasil pertemuan Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas menghadap dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong? Ya, sebenarnya Zul, kami menjangkakan bahawa pada malam nanti jam 8 untuk mendapatkan perkembangan dan mungkin ulasan yang boleh dirungkai mengenai persoalan bagaimana apa yang dibincangkan bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad menghadap Yang di-Pertuan Agong pada jam 8 malam sebenarnya di Ibu Pejabat PBBM yang akan dijalankan sidang media di situ. Tapi apa yang kami cuba dapatkan ketika ini, apabila ahli-ahli parlimen yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba, kami akan cuba dapatkan reaksi-reaksi mungkin daripada parti-parti politik yang gabungannya yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad ingin menyatakan sesuatu kepada media, kerana kita sudah tahu ketika ini sedikit sebanyak info maklumat yang boleh katakan jika sebelum ini persoalannya agak besar, ketika ini kita tahu sedikit sebanyak Tun Dr. Mahathir Mohamad telah berjumpa menghadap Yang di-Pertuan Agong, begitu juga dengan ahli-ahli parlimen dan kenyataan-kenyataan seperti PPBM telah pun keluar daripada Pakatan Harapan, begitu juga dengan serpihan PKR di bawah Datuk Seri Muhammad Azmi Ali terdapat 11 ahli parlimen. Jadi kalau ikutkan angka-angka congak itu memperlihatkan ke mana arah tujunya dengan menyaksikan Tun Dr. Mahathir Mohamad sampai ke istana untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga difahamkan MP-MP ini akan datang. Jadi kami akan cuba untuk mendapatkan apa reaksi mereka, bagaimana perbincangan sebelum ini, di mana mungkin boleh kita kupas mengenai perbincangan di antara mereka dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediaman Tun Dr. Mahathir Mohamad, ataupun kata-kata yang mungkin boleh memberikan sedikit sebanyak info, maklumat baru
kepada media dan juga rakyat Malaysia, Zul dan juga Lokman. Ya, sudah tentu. Ianya akan kembali kepada permainan nombor the numbers game apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad atau mana-mana individu menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan bahawa saya mempunyai sokongan yang cukup dalam kalangan ahli parlimen untuk merajui negara ini. Setakat ini apa yang Zul bacakan tadi, sokongan daripada Parti Warisan Sabah sudah pun dirasmikan. Kalau kita boleh congak seperti apa yang Zul sebut tadi, nanti kita akan share grafik kepada penonton di luar sana. Kita lihat, kalau kita kira PKR ada 50 kerusi, dikatakan tolak dengan 11 kerusi, ada 39 kerusi. Campur dengan DAP 42 kerusi yang telah menyatakan sokongan. Kemudian Bersatu dalam 26 kerusi, Amanah 11 kerusi dan Warisan dan APKO kira-kira 10 kerusi. Kita boleh dapat lebih kurang 130 kerusi yang mungkin menyokong kepimpinan Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri ataupun kekal sebagai Perdana Menteri. Tetapi apapun kita kena tunggu pengesahan daripada semua pihak-pihak yang berkaitan, sedikit walaupun bibit maklumat untuk kita mendapatkan gambaran yang lebih cerah. Dan Faris Azman yang berkampung di situ malah di beberapa tempat sejak semalam. Apakah kadar kejayaan Faris mendapatkan sebarang maklumat daripada orang-orang yang lalu lalang di situ, dan apa yang kita jangka penerangan yang kita boleh terima daripada individu-individu yang keluar masuk dari Istana Negara Dan sudah pasti Faris, kalau saya nak mencelah kat situ juga, sudah pasti Faris menerima banyak maklumat-maklumat daripada puluhan WhatsApp group yang Faris ada. Tapi sebagai seorang individu yang berada di luar pagar istana, mungkin ada perkara yang sedikit kontradik, ada juga perkara yang perlu diperjelaskan dan juga ada perkara yang kita perlu sabar dan juga menunggu kepastiannya. Ya, sebenarnya sebagai pengamal media, kita tahu Ashraf Wani, ramai rakyat Malaysia yang menantikan apa perkembangan terkini dan dipercayai sumber-sumber kita. Jadi terlalu banyak sebenarnya, Zul dan juga Lokman, kami berada di luar pagar ini, boleh dikatakan daripada pagi tadi sehingga kini, pelbagai informasi-informasi yang boleh katakan adakah sahih ataupun tidak yang membuatkan pembaca confused. Namun saya cuba mendapatkan beberapa melalui networking kita, melalui individu-individu sumber-sumber yang boleh dipercayai, bagaimana adakah ini benar ataupun tidak. Kadang-kadang ia hanyalah kabar angin yang cuba diapi-apikan mengenai dengan keadaan, cuba menggusarkan keadaan. Apa kita jangkakan sebenarnya kepada rakyat Malaysia yang berada, yang mungkin ingin mengetahui apa yang berlaku di Istana Negara, di mana seperti saya katakan tadi, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan keluar daripada pintu 1. Selepas ini kami akan ke pintu 1. Jika kami dapat menahan kenderaan Tun Dr. Mahathir Mohamad ataupun cuba untuk mendapatkan reaksi daripada bekas Perdana Menteri, dan jika kenderaan itu berhenti dan memberikan peluang kepada media mungkin menyatakan satu dua patah perkataan apa yang dibincangkan, itu dapat merumuskan sedikit apa kabar-kabar angin yang dari pagi tadi sehingga petang ini yang menjadi viral tular di laman sosial, membuatkan ramai rakyat Malaysia tertunggu-tunggu menjadi gusar apa yang berlaku. Adakah benar perubahan itu berlaku? Adakah benar itu dan ini? Terlalu banyak sebenarnya. Itu yang akan saya dapatkan kemas kini yang lebih ringkas, padat dan tepat kepada rakyat Malaysia, Zul dan juga Faris, dalam pada kita menghadapi banyak ketidaktentuan dan mungkin sedikit tekanan dan ada yang risau dan sebagainya, dan Faris selaku para wartawan dan kami di sini di studio penat dan membuat liputan yang agak panjang, penting untuk kita selitkan sedikit selingan-selingan yang menarik untuk membantu kita menjadi yang lebih menarik, Lokman, saya rasa inilah satu juga motivasi dan juga junjung kurnia juga atas kurniaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Faris Azman mungkin dapat berceritakan di mana ada bungkusan makanan yang dikurniakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan disampaikan oleh Colonel Datuk Nazim Muhammad Alim Bersara, Setiausaha Sulit Kanan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mungkin warga media ini mungkin satu yang spontan yang dilakukan. Ceritalah sikit, Faris. Okeylah, Zul, saya nak berceritakan sikit lah mengenai dengan kami ni berada dari pagi tadi. Di sini kalau tahu keadaan di Istana Negara ni, keadaannya pokok-pokoknya agak jauh. Jadi untuk mendapatkan visual yang cantik, kami terpaksa berada di kawasan yang ada tempat berteduh. Jadi tengah hari jam 1-2 berpanas, walaupun tidak hujan, insya-Allah kita doakan. Ya, panas terik, penat lelah itu berbaloi sebenarnya, hilang lelah itu sebenarnya, Zul dan Lokman, apabila kami didatangi oleh Setiausaha Kanan Yang di-Pertuan Agong sebentar pada tengah hari tadi sebenarnya. Beliau mengatakan datang ke kami, bersalaman dengan kami, kata lama duduk di sini je. Kami cakap kami berkampung di sini untuk mendapatkan perkembangan terkini untuk rakyat Malaysia. Beliau katakan berapa orang yang ada ni untuk kita belikan makanan. Jadi
kita mengira lah berapa orang. Pada masa itu sebenarnya Zul, Lokman, 30 orang sebenarnya. Tapi pada petang ini, lebih daripada 50 orang, 60 orang Bertambah. pengamal media telah pun berada sini. Jadi ada juga kedai lah terpaksa kami berjalan. Yang dah makan tu, kita berilah peluang kepada pengamal media. Tapi apa sebenarnya, itulah Agong yang berjiwa rakyat, Raja yang berjiwa rakyat. Kami pengamal media walaupun agak penat berada di sini untuk rakyat Malaysia, tidak mengapa, ini pekerjaan kami, ini tugasan amanah kami berikan kepada untuk anda sebenarnya. Penat lelah tu sebenarnya Zul, Lokman, terubat sedikit apabila ini satu penghargaan daripada Yang di-Pertuan Agong kepada pengamal media.